Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini apabila tular yang mengatakan bahawa Malaysia bakal akan bankrupt sekiranya Kesultanan Sulu, waris Kesultanan Sulu berjaya mendapatkan tuntutan mereka sebanyak RM62.59 bilion. Berikut adalah cadangan strategi menghadapi tuntutan waris Sulu. Inilah strategi yang harus dilakukan oleh Malaysia bagi mengelakkan Malaysia terpaksa jadi bankrupt gara-gara tak perlu dan membayar tuntutan waris Kesultanan Sulu sebanyak RM62.59 bilion tersebut. Strategi hadapi tuntutan waris Kesultanan Sulu. Kita tidak boleh mengambil pendekatan politik sempit untuk faedah domestik apabila berdepan ancaman kedaulatan wilayah dari musuh kita yang berada di luar. Sebaliknya, kita perlu mengambil pendekatan patriotik demi keutuhan negara seperti moto Malaysia, bersatu teguh, bercerai roboh. Ancaman waris Kesultanan Sulu adalah ugutan yang nyata, bukan diada-adakan. Dari isu wilayah berjiran, Malaysia dan Filipina, kini isu tuntutan tersebut telah menjadi isu global antarabangsa. Kedaulatan Malaysia sekarang sudah jadi buah mulut dan dijajah di Tribunal Timbang Tara dan Mahkamah Antarabangsa di Eropah sana. Malaysia boleh jadi bankrupt jika tuntutan waris Kesultanan Sulu sebanyak AS14.92 bilion bersamaan 62.59 bilion ringgit Malaysia berjaya mereka perolehi. Isu ini sekarang bukan isu meriam, senapang dan peluru. Ia kini sudah jadi isu perundangan antarabangsa, iaitu international laws. Kerajaan Perikatan Nasional PN campur Barisan Nasional BN tidak boleh berhujah kepada dunia bahawa hal ini bukan kesalahan mereka. Mereka tidak boleh berkata ini kesalahan Kerajaan Pakatan Harapan PH yang lalu. Begitu juga mantan-mantan Perdana Menteri dan Menteri-Menteri PH tidak boleh melepaskan tanggungjawab mereka dan berkata bahawa hal ini bukan salah mereka, tetapi ini kecuaian Perdana Menteri Najib Razak dan Kerajaan BN yang terdahulu. Undang-undang pentadbiran dalam Malaysia dan di pentas antarabangsa tidak beroperasi sedemikian. Tanggungjawab kerajaan Malaysia terhadap komitmen dalam negeri dan peringkat antarabangsa adalah berterusan, tidak terhenti-henti. Apa juga keputusan yang dibuat atau ditinggalkan dari dibuat, dipikul kesannya oleh kerajaan-kerajaan yang berikutnya. Jadi, usaha menyalahkan kecuaian dan tindakan Perdana Menteri Najib Razak dalam isu tuntutan waris Kesultanan Sulu boleh dibuat, boleh dilakukan. Tetapi ini hanya untuk mendapat skop politik semasa bagi faedah politik sementara dalam pilihan raya umum yang akan sampai tidak lama lagi. Tetapi tindakan menyalahkan bekas Perdana Menteri Najib tidak akan membantu usaha Malaysia untuk mencabar keputusan Tribunal Timbang Tara di Mahkamah Perancis. Begitu juga golongan yang anti-PH dengan berusaha untuk menyalahkan peguam negara kerajaan PH, iaitu Tommy Thomas, kerana mengirim surat kepada peguam waris Kesultanan Sulu yang boleh dianggap sebagai pengiktirafan terhadap kesahihan tuntutan Kesultanan Sulu, mungkin juga ada asasnya
sama seperti ada asasnya menyalahkan Najib Razak kerana memberhentikan pembayaran kepada waris Kesultanan Sulu pada tahun 2013 selepas berlakunya pencerobohan di timur Sabah oleh tentera waris Kesultanan Sulu di Tonduong. Jika ada laporan polis hendak dibuat terhadap Tommy Thomas dan Najib Razak, boleh sahaja dilakukan. Tidak ada salahnya sekadar membuat laporan polis, tetapi ia hanya sekadar mencapai kepentingan politik tempatan. Boleh saja diteruskan, tetapi percayalah, ia tidak membawa apa-apa kesan terhadap kes tuntutan ini yang sekarang sedang berada di Mahkamah Perancis. Dalam adab menghadapi musuh bersama dari luar, maka ada strategi yang perlu dipakai. Tidak kiralah siapa kerajaan yang sedang mentadbir Malaysia sekarang, selagi ia sah di sudut, di fakta dan di juri, maka semua pihak, rakyat dan parti-parti politik perlu bersatu menghadapi isu tuntutan waris Kesultanan Sulu ini terhadap harta kerajaan Malaysia di luar negara. Bukan harta Petronas saja, bukan harta Petronas sahaja sedang dituntut dan diugut, tetapi harta-harta Malaysia yang lain juga. Kenapa waris Kesultanan Sulu memilih harta milik Petronas? Jawapannya, pertama, kerana Petronas banyak harta di seluruh dunia. Kedua, kerana jenama dan branding Petronas dikenali di senetero dunia dalam perlumbaan kereta Formula 1 yang bersifat global itu. Imej Petronas sangat dikenali di planet bumi. Secara serius, yang perlu dilihat, disemak dan diteliti ialah apakah tindakan kerajaan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob sekarang. Ismail Sabri yang dibantu oleh jemaah menteri atau kabinet pimpinannya secara tanggungjawab bersama atau kolektif, di fakta Menteri Undang-Undang Dr. Wan Junaidi bersama Peguam Negara Idris Harun, sekarang bersama Perdana Menteri dan Kabinet memikul tanggungjawab di barisan hadapan untuk menghadapi tuntutan waris Kesultanan Sulu dari sudut peruntangan antarabangsa buat masa ini di Mahkamah Perancis. Rakyat Malaysia perlu bertenang dan bersabar. Kita berikan kepercayaan dan sokongan kepada kerajaan yang ada sekarang untuk menghadapi isu serius ini. Persoalan yang saya ingin kemukakan adalah persoalan undang-undang prosedur atau tata cara. Perlu difahami bahawa keputusan apapun juga, Tribunal Timbang Tara bukannya keputusan muktamad sebuah mahkamah. Keputusan Tribunal Timbang Tara tidak bersifat muktamad kerana ia boleh dicabar di mahkamah. Dalam kes sekarang ini, keputusan Tribunal Timbang Tara telah diperolehi oleh waris Kesultanan Sulu, itu boleh dicabar di Mahkamah Perancis. Persoalan relevan yang seluruh rakyat Malaysia perlu bertanya ialah, adakah kerajaan Malaysia telah memfailkan rayuan di Mahkamah Perancis dalam tempoh masa yang dibenarkan oleh sistem Mahkamah Perancis dalam prosedur merayu sesuatu keputusan Tribunal Timbang Tara? Kalau kerajaan Malaysia melalui Jabatan Peguam Negaranya telah berbuat rayuan dalam tempoh masa yang dibenarkan, maka kerajaan Malaysia telah melakukan langkah yang betul. Tetapi jika sebaliknya, maka kerajaan telah melakukan satu kecuaian yang serius. Kerajaan yang cuai wajib dihukum oleh rakyat dalam pilihan raya umum yang akan datang. Bergerak ke hadapan secara bersangka baik bahawa apabila undang-undang prosedural telah dipenuhi, maka kerajaan Malaysia melalui Jabatan Peguam Negara hendaklah pula menumpukan isu substantif, isu sebenar atau isi pokok undang-undang dalam menghadapi tuntutan waris Kesultanan Sulu itu.
Matlamat kita bersama ialah mengalahkan dan menewaskan di mahkamah tuntutan waris Kesultanan Sulu tersebut secara perundangan dengan muktamad. Tanggung jawab kini terserah kepada kepimpinan Kerajaan pimpinan Ismail Sabri Yaakob dan Peguam Negara Idris Harun. Kerajaan Ismail Sabri mendapat sumber kuasanya bukan di tepi jalan raya, tetapi dari parlimen juga. Jadi Speaker Dewan Rakyat dan Dewan Negara mesti bersikap bertanggung jawab supaya membenarkan sebarang usul berkenan tuntutan waris Kesultanan Sulu ini dibahas di parlimen. Sila benarkan ahli-ahli parlimen yang dipilih rakyat untuk bersuara dan berbahas dalam isu yang menyentuh kedaulatan negara. Jika di pihak kerajaan tidak mahu mendedahkan kepada dunia umum apa strategi yang sedang dan akan diambil dalam menghadapi tuntutan waris Kesultanan Sulu itu, ia tidak bermakna menutup sepenuhnya ruang untuk berbahas isu tersebut di parlimen. Dalam hal ini, Perdana Menteri sebagai seorang pemimpin supaya jangan lari dan jangan mengambil jalan selamat sahaja. Perdana Menteri yang patriotik dan amanah serta bertanggung jawab dalam hal kedaulatan negara mesti berdiri di parlimen memberikan komitmennya untuk mempertahankan kedaulatan Sabah dan kedaulatan Malaysia. Tugas ini bukan tugas Menteri Undang-Undang Dr. Wan Junaidi, tetapi ini tugas seorang Perdana Menteri. Demi melindungi strategi kerajaan, Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob tidak perlu memberi jawapan detail atau terperinci. Perdana Menteri tidak perlu mengemukakan strategi dan langkah-langkah rasmi kerajaan untuk menghadapi isu perundangan tuntutan waris Kesultanan Sulu. Ucapan Perdana Menteri di parlimen memadai sekadar secara umum, tetapi ia memberi keyakinan kepada rakyat. Pernyataan seorang Perdana Menteri di Parlimen Malaysia di Dewan Rakyat amat dituntut. Tidak ada gunanya mengadakan taklimat tertutup hanya kepada ahli-ahli parlimen bagi memberi kefahaman tentang isu tuntutan waris Kesultanan Sulu di sebuah hotel 5 bintang tak jauh dari parlimen. 222 orang ahli parlimen Malaysia di seluruh negara tidak dipilih untuk jadi ahli hotel. Mereka dipilih untuk jadi ahli parlimen. Maka, sebuah kerajaan yang bermaruah mesti memberi taklimat atau penerangan kepada seluruh ahli parlimen yang dipilih rakyat di Dewan yang mulia, yaitu Dewan Rakyat. Speaker dan Perdana Menteri sebagai Ketua Majlis Dewan Rakyat perlu fahami prinsip demokrasi berparlimen ini. Ditulis oleh Hassan Abdul Karim, ahli parlimen Pasir Gudang, anggota jawatan kuasa pilihan khas, hak asasi dan hak-hak di bawah Perlembagaan Parlimen ke-14, 23 Julai 2022, Sabtu. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, sila share video ini supaya semua orang tahu inilah yang harus dilakukan oleh kerajaan Malaysia bagi menyelamatkan Malaysia daripada bankrupt gara-gara tuntutan daripada waris Kesultanan Sulu sebanyak RM62 bilion. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye.